Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita mulakan dengan ini pertama. Ilham Center meramalkan Pakatan Harapan akan menang di dalam pilihan raya PRK-KKB dengan alasan yang paling kukuh, yaitu tema agama dan tema kaum yang digunakan Perikatan Nasional selama ini dalam kempen mereka sudah tidak boleh pakai lagi atau tepu. Dan dengan kata lain, tema agama dan juga tema kaum yang sering dipakai juga oleh kempen PN telah kurang relevan atau tidak relevan di negeri Selangor, khususnya KKB, yang menyaksikan pecahan pengundi campuran yang besar. Hanya beberapa peratus membezakan orang Melayu, orang Cina dan orang India sebagai pengundi di sana. Oleh sebab itulah Ilham Center merumuskan bahawa Pakatan Harapan akan menang dan mempunyai kelebihan. Dengan ramalan seperti itu, ada jangkaan bahawa PN mungkin akan berpecah selepas pilihan raya kecil PRK-KKB. Alasan pertama mengapa PN akan berpecah kerana sudah timbul bibit-bibit awal bermula pemecahan Perikatan Nasional. Pertama, dilihat paling ketara berbanding kempen-kempen pilihan raya kecil yang lain, jentera PAS kurang gairah, tidak seperti dalam pilihan-pilihan raya yang lain yang mana dimenangi oleh Perikatan Nasional. Mereka gairah, khususnya PAS, untuk menang, bahkan membantu jentera bersatu. Selain itu, kita tahu bersatu tidak mempunyai jentera yang kuat. Tulang belakang mereka sebenarnya adalah banyak bergantung kepada bantuan jentera dan juga ahli-ahli PAS. Oleh sebab itulah, kita lihat mungkin ini bibit pertama Perikatan Nasional akan berpecah kerana dapat dibezakan dengan ketara kegairahan PAS dalam kempen kali ini. Kurang berkampung dari negeri-negeri lain, kurang berkampung dalam kempen kali ini. Kedua, ciri kedua yang mungkin menyebabkan PN akan berpecah ialah apabila pencalonan baru-baru ini berlaku sedikit pergeseran. Tidaklah terlalu ketara perebutan kerusi antara Gerakan dan juga Parti Bersatu. Bersatu telah meletakkan calon mereka untuk kali ini, yaitu Khairul. Namun demikian, sebelum penamaan calon, kita pun tahu bahawa Gerakan yang merupakan salah satu komponen dalam Perikatan Nasional juga sebenarnya berkeinginan untuk meletakkan calon mereka di dalam pilihan raya kecil PRK-KKB tersebut, tetapi mereka gagal. Dan ada juga laporan mengatakan bahawa sebenarnya PAS juga menghidu dan PAS juga mengintai kerusi tersebut untuk mereka meletakkan calon mereka untuk duduk di negeri yang kaya ini, yaitu Selangor. Jadi, keduanya itu tadi ialah kegairahan PAS membantu yang sudah mula kendur kurang bermaya. Jadi, maknanya, adakah itu juga adalah penentu kepada Perikatan Nasional akan berpecah selepas ini? Ciri yang ketiga, perkara yang ketiga yang mungkin akan menyebabkan Perikatan Nasional berpecah selepas KKB, pilihan raya kecil KKB ini ialah dilihat Anwar Ibrahim dengan General Perikatan Nasional yaitu Sanusi sudah berdamai. Maknanya, adakah pepatah kata yaitu tiada rakan kekal dan tiada musuh kekal akan tiba-tiba berlaku? Adakah PAS akan bersahabat pula dengan Kerajaan Perpaduan dan akan masuk pula di dalam Kerajaan Perpaduan? Menjadi persoalan kita ialah, adakah PAS tiba-tiba akan menyertai Kerajaan Perpaduan? Jangan Anda kata mustahil, kerana belum tentu yang mustahil itu tidak berlaku. Selalunya mustahil itu boleh berlaku. Jadi, itu pertama, Sanusi telah memohon maaf dan ini satu petanda bahawa mungkinkah Perikatan Nasional akan berpecah, PAS akan menyertai Kerajaan Perpaduan.
Mungkinkah itu boleh berlaku? Tiada yang mustahil kalau Anda kata PAS tak boleh bersama dengan DAP. Dahulu dalam Pakatan Rakyat, DAP dan PAS bersama dengan lama. Ketiga, dan yang seterusnya ialah apabila Anwar Ibrahim juga telah bersahabat dengan baik dengan kerajaan pimpinan PAS yang paling besar, iaitu Kelantan dan Terengganu. Di Kelantan, Anwar Ibrahim kelihatan mesra dengan Menteri Besar Kelantan, sehingga beliau telah pun meluluskan banyak projek di sana, terutamanya yang melibatkan Islam, iaitu lapangan terbang yang ada di Kelantan boleh terus ke Mekah. Ini satu berita baik untuk mereka. Yang seterusnya ialah Anwar Ibrahim juga telah mengadakan perjumpaan tertutup dengan Menteri Besar Terengganu yang dilihat oleh penganalisis politik sebagai satu langkah baru, satu muka surat baru, buku baru untuk dapat diperhatikan oleh para penganalisis politik dan pengikut-pengikut politik di Malaysia. Selain daripada itu, saudara-saudara sekalian, ada banyak lagi yang boleh menyebabkan Perikatan Nasional berpecah. Antaranya lagi ialah keyakinan PAS untuk melihat Parti Bersatu kekal menjadi peneraju dalam Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin sekali lagi dikatakan akan menjadi calon calon Perdana Menteri kalau menang pilihan raya. Walhal PAS juga telah menamakan Menteri Besar Terengganu boleh menjadi Perdana Menteri kalau mereka menang. Jadi semua itu bertitik tolak daripada kegagalan Bersatu mengawal ahli parlimen mereka, sehingga 6 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Adakah dengan sokongan itu menunjukkan Bersatu hilang kawalan terhadap parti itu? Dan adakah itu juga telah membuatkan PAS melihat bahawa Bersatu sudah tidak mampu mengawal lagi parti tersebut? Sama-sama kita akan perhatikan mengenai kemelut antara PAS dan Bersatu ini. Kabarnya PAS berhasrat meletakkan calon juga di KKB, tetapi Bersatu tegas untuk meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Dan ada juga mengatakan bahawa PAS adalah merupakan kenderaannya dan Bersatu sebenarnya hanyalah sebagai penumpang kepada PAS. Semalam dikatakan terbongkar kononnya di kumpulan WhatsApp PAS kawasan Hulu Selangor berang kerana calon Bersatu mendiamkan diri daripada menjawab isu pinjaman Along. Dari sumber yang lain turut memberitahu beberapa pimpinan sudah menunjukkan rasa tidak puas hati untuk terus mengikuti PAS, untuk mengikut Bersatu yang dianggap penumpang PAS dalam Perikatan Nasional. Minggu lepas juga, kata penulis di Harapan Daily, iaitu Mursi Abdullah, beliau berkata, saya duduk sekali dengan pimpinan kecil PAS yang beliau kenali sejak bersama dalam PR. Katanya, Bersatu ini sebenarnya bersama PAS pun tidak menambah, tidak bersama PAS pun tidak mengurang. Saya pun tambah gula dan garam. Benar, tanpa PAS tiada satu pun kerusi Bersatu akan menang. Tanpa PAS siapalah Bersatu, kata beliau. Beliau yakin pimpinan Bersatu dapat menghidu PAS semakin dingin dengan mereka. Malah apa yang berlaku di KKB melihat keretakan berlaku di dalam Perikatan Nasional. Malang bertimpa-timpa buat Bersatu selepas 5 ahli parlimen Bersatu menyokong Perdana Menteri 10 yang membuat PAS berang, kerusi Ishan diberikan kepada Bersatu terlepas begitu sahaja kepada Kerajaan Perpaduan, lebih membuat Bersatu tertekan pengaruh mereka di Sabah. Kehadiran Muhyiddin dan Hamzah kali ini tidak disambut Ketua Menteri Haji Jinor dan Masidi Manjun yang merupakan tulang belakang pengaruh Bersatu di Sabah. Di ruangan komen rata-rata rakyat Sabah mencemuh Bersatu dengan mengatakan no Bersatu, now kami JRS. Kini Bersatu hanya bergantung kepada Ronald Kiandi yang tidak mempunyai pengaruh di mata rakyat Sabah. Berdasarkan perkembangan semasa PRN tahun depan, Bersatu tidak akan dapat memenangi satu kerusi Dewan Undangan Negeri pun di Sabah. Malah pengaruh parti itu semakin lama dilihat semakin hilang terhakis. Tanpa kekuatan kuasa politik dan sumber keuangan, sangat sukar untuk Bersatu terus menguasai Sabah. Mereka dulu hebat kerana Muhyiddin ketika itu adalah Perdana Menteri. Sebagai pemerhati politik,
Setiap yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab. Ia seperti daun bergoyang kerana ada angin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.